Allah berfirman dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ini, kemudian Allah jadikan pendengaran dan penglihatan. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ayat ini sidang jemaah yang muliakan Allah SWT memberikan kita satu gambaran cukup untuk kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang tidak boleh selesa. Kita tidak akan boleh rasa comfort zone. Bahayanya kita boleh rasa selesa ni kemungkinan mungkin kita terkesan dengan keadaan dunia yang mungkin dah tak ada benda nak disibukkan. Mungkin duit pun ada, hutang pun tak banyak. Jadi dia rasa comfort zone. Dia tak ada orang nak cakap apa tentang dia ataupun apa-apa benda dia rasa dia dah lepas dalam sebanyak perkara. Anak-anak pun seorang-seorang semua dah selesai. Apa lagi nak fikir katanya. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Surah Sajadah ayat 9. Kalau kita terjemah alih bahasa sikit, kita ambil ibrah daripada ayat itu. Saya seringkali ulang mana-mana kuliah saya lah, tausiah, tazkirah, mana-mana, mengingatkan diri saya sebenarnya. Mengingatkan diri saya, walaupun dalam keadaan menyampaikan ilmu ni berada di depan ni, Allah takdirkan letak di depan, tapi kena berjaga-jaga. Sebab apa? Ayat ni alih bahasanya begini. Bayangkan ataupun mari kita renung sekiranya kita semua menduduki peperiksaan, ujian. Dan memang dunia ini ujian, darul imtihan, ibtila, ujian, tempat hukuman. Baik, kita semua menduduki ujian dan pegawai peperiksaan. Kita ambillah satu peperiksaan yang dipanggil SPM lah kata. Contoh popular kan, SPM. Kemudian pegawai peperiksaan itu mengumumkan keputusan peperiksaan bagi tahun 2021. Seramai 2,000 yang menduduki peperiksaan. Keputusan menunjukkan sedikit yang lulus. Kalaulah pegawai peperiksaan itu mengeluarkan keputusan begini, dalam yang menduduki peperiksaan itu katanya, dalam 2,000 orang, sedikit yang lulus. Automatik akan keluar dalam lintasan fikiran kita, aku ke yang gagal. Berbeza kalau ramai yang lulus, sedikit yang gagal. Oh, lega. Tapi kalau ramai yang gagal atau sedikit yang lulus, ini satu kabaran yang tidak bagus. Samalah konsepnya, ramai yang kufur ataupun sedikit yang bersyukur. Lawan qalil itu kasir. Dengan Allah SWT tak ada tengah-tengah. Syurga atau neraka. Dosa atau pahala. Hidup atau mati. Sihat atau sakit. Itu dengan Allah SWT. Syukur atau kufur. Clear. Syukur itu sedikit, kufur itu banyak. Dan nak tengok yang kufur ni bagaimana? Inna azabila syadid, sesungguhnya azab ku amat pedih. Maka boleh diterjemahkan azab ini dalam kehidupan, yang mana kemungkinan hidup kita ni sebenarnya dalam azab, tapi kita tidak sedar. Azab kita nak menghabiskan sisa-sisa waktu, bosan kita dalam menunggu, azab kita dalam keadaan dalam Allah uji kita situasi-situasi yang mungkin kita tidak senang, azab. Yang mana hati kita ni mudah terguris, mudah tersakiti, azab. Nak tanya tentang hidup ni, kalau interview banyak seronok atau banyak sedih? Hidup ni pahit, hidup ni kejam, hidup ni macam-macam. Kalau orang nak komplain ibadah tak berani.
Orang nak call macam mana solat? Banyak bagus ke banyak ni? Solat bukan bagus pun. Berani cakap itu. Mana ada orang komplain ibadah? Tapi setakat nak komplain kehidupan, ramai. Kehidupan ni banyak komplain. Benda yang paling mudah nak buat time susah. Benda yang paling susah nak buat time senang. Bersyukur. Time senang nampak duit, bukan nampak Allah. Time susah pun nampak Allah. Itu hakikat, realiti begitu. Time susah yang kita nak memunajat lebih. Time senang, kita akan nampak apa yang menyenangkan itu. Ini realiti. Sebab itu ada perbincangan membongkarkan kehidupan bersandarkan kebenaran. Memang berharap kita kepada Allah itu apabila bertembung dengan kesusahan. Sebab itu tidak heran kehidupan ini sandingannya susah. Tujuannya adalah untuk kita berharap kepada Allah. Itu tujuan susah. Dan semua perkara atas hidup ini, kalau kita lihat memang susah. Tak ada yang senang. Semua susah. Sampai cerita hidup pun susah, mati pun susah. Hidup pun susah, mati pun susah. Orang senang pun kita interview dia, susah. Ji, jaya nampak, susah. Dia tarik, dia tu. Jangan main. Maintenance tinggi ni, memang dia boleh beli macam-macam benda yang dia nak. Tapi banyak cerita susah pada senang. Kau ingat senang-senang dapat ni, kau datang-datang senang nak minta. Kau ingat senang kau dapat? Susah. Tapi time senang dia dapat, dia tak nampak Allah. Ini perbahasan manusia ini. Sebab itu dalam perbahasan kitab hakikat hikmah tauhid dan tasawuf ini, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah, membahaskan tentang kesusahan dan kesenangan adalah dengan kehendak Allah. Dalam kata-kata hikmah beliau yang bermaksud rubbama afadaka fil lail qabi ma lam tastafidhu fi isyraq naharil bast la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalau kita kait tentang ta'rif tadi syukur atau kufur, kata Imam Ibnu Athaillah As-Skandari ta'ala, dia mengatakan, dia melihat, kita lihat bagaimana ahlullah, arif billah melihat perbahasan kehidupan. Ini kesenangan, kesenangan ini kehidupan. Maka kadang-kadang bermaksud rubbama, kadang-kadang afadaka fil lail, berfaedah akan anda dalam kesusahan laksana malam oleh sesuatu yang anda tidak dapat mengambil faedahnya dalam cahaya kesenangan yang laksana siang. Allah berfirman, mereka tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya terhadap kamu. Maksudnya, kadang-kadang kita tak tahu mana satu perkara itu, kita ingat senang itu senang. Tu ayat dia. Kita ingat susah itu susah. Kita tak tahu sebenarnya. Sebab ada kehendak Allah atas perkara itu. Itu maksudnya. Rubbama afadaka fil lail. Kadang-kadang berfaedah akan anda dalam kesusahan yang laksana malam. Berfaedah pada kesusahan. Susah tu mendatangkan faedah. Laksana malam. Umpama susah ni umpama malam. Ditarifkan susah ini umpama malam. Gelap kan susah. Sebab malam ni aktiviti kita terbatas. Susahlah. Sebab apa? Setiap pergerakan mesti ada panduan. Apa dah? Cahaya. Mana-mana tempat yang tidak terjangkau cahaya, susah kita nak berurusan di situ. Tetapi ada kala, kadang-kadang katanya, faedah kita akan susah itu. Dan tidak dapat mengambil faedah dalam cahaya. Kadang-kadang senang itu kita tak dapat ambil faedah. Takrif umpama siang. Kadang-kadang siang itu senang, takrif senang.
Tapi dia tidak, ibaratnya siang dia tidak, sifat dia itu tidak ada prestasi. Siang dia tak ada apa-apa, tak dapat manfaat. Malamnya terhad tu pula menjadi, ibarat begitulah. Sebab itu perbahasan susah dan senang ini ada perbahasan yang lebih mendalam katanya. Mereka tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya terhadap kamu. Maka tak tahu yang mana satu sebenarnya bagus untuk kita. Adakah senang tu bagus atau susah itu bagus? Itu maksud dia. Ada orang mendambakan senang. Sebab tu dalam satu kenyataan saya tulis, jalan kesenangan, siapa yang nak mencari kesenangan, dia tidak akan bertemu kesenangan. Malah silap bulan dia bertemu kekecewaan. Kesenangan itu sebenarnya benda yang dijangkakan, disangkakan. Malah perbahasannya banyak kesusahan. Macam tadi, susah. Tapi bila tanya pula, siapa yang nak susah-susah? Kalau perkara itu tidak mendatangkan manfaat bagi dia, contoh, datang masjid. Susah tuan. Nak dengar kuliah, susah. Bukan boleh dengar dapat duit. Bagi setengah orang, benda ini tak ada faedah. Dahlah susah, tak ada faedah pula tu. Bagi setengah orang. Ustaz boleh bercakap, salam kau, kita mendengar dapat apa? Dia cakap direct. Ustaz sedap lah bercakap, kita mendengar dapat apa? Kalau cakap gitu. Kan? Ada orang nampak, ni bagus. Hang susah-susah pergi kerja pagi-pagi, balik malam dapat duit. Ini bagus. Ni bagus katanya. Dia anggap yang itu bagus. Dan mereka menganggap yang ini tak bagus. Walhal, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab tuan-tuan, duduk saja datang majlis ilmu, saja datang, saja tuan-tuan, pahala ni dapat duit. Ibarat pahala ni duit bagi orang beriman. Saya selalu cakap pada mana jemaah yang ikut secara live atau secara berdepan, tuan-tuan, kita semua, saya sendiri, kalau interview orang, interviewlah anak kita siapa pun, tak ada seorang pun nak masuk neraka. Tanya 10, 11 orang tak nak masuk neraka. Nak masuk neraka tak? Tak nak, memang tak nak. Tapi, nak bagi tahunya, berapa ramai yang bersusah-susah untuk ke syurga. Ke neraka tak nak. Tapi susah-susah ke syurga, tak ada satu effort, usaha. Dan Nabi kata, siapa yang datang ke majlis ilmu, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Datang majlis ilmu, Allah permudahkan. Ni susah. Sebab itu datang syurga, dalam satu riwayat, keliling syurga itu benda yang nafsu tak suka. Keliling neraka, benda yang nafsu suka. Sebab itu mengajak orang cari duit dengan cari pahala, senang lagi cari duit. Cari pahala susah. Tak ada faedah. Tak nampak apa pun. Susah. Bukan benda yang boleh dapat on the spot. Semalam datang pun tak tahu ada pahala. Tadi tak tahu. Kalau kita cari duit, tuan-tuan tahu, kurang-kurang hari ni dapat, kalau kita buat trading, untung rugi dapat depan mata. Kurang-kurang ujung bulan kita dapat tahu berapa dapat. Buat pahala tuan-tuan, tak tahu. Tadi punya solat tak tahu lagi. Semalam kemarin lusa pun tak tahu lagi. Untung ke tidak. Ini betul-betul yang datang ni, memang betul-betul jiwa kental lah. Jiwa yang sanggup mengambil faedah pada susah. Faedah pada susah. Faedah apa? Faedah yakin dengan ganjaran Allah. Walaupun tak nampak dengan mata kepala. Tetapi mata jiwa kata, aku yakin ada faedah dia. Ni susah, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Wallahi. Ni umpama tadi. Rubama afadaka filai, mungkin kesusahan ini, mungkin susah ini, inilah yang berfaedah, yang menyelamatkan kita di
alam yang tiada siapa boleh selamatkan kita. Mungkin yang senang itu, mungkin senang lagi duduk tengok TV, senang lagi duduk tak dengar ceramah. Senang tuan-tuan, apa nak dengar ceramah kalau saya pun susah. Tuan-tuan kira hebat mendengar ni. Kira mendengar ni hebat, bukan senang-senang nak mendengar. Tak payah jauh, tukang cakap, turun dia bawa. Boleh try tengok, oh dia silap pula. Dia ceramah balik ke depan. Sini. Aku dia biasa ceramah, si nak turun mendengar. Baik, susah. Sebab tu kadang-kadang, kita kena ada, orang kata apa, kita menyampai, tetap kena niat untuk belajar. Sedap memang nampak sedap menyampai. Tapi sebenarnya susah. Susah. Maka di sini mungkin, kesusahan kita ini, penat-penat kita inilah yang menyebabkan kita hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang dimasukkan di sini. Dalam diri manusia pada khususnya tidak sunyi dari dua hal, kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari wa Ta'ala. Yang pertama, yakni kesusahan dan kesempitan dalam arti yang luas. Bagaimana hal ini mengganggu hati manusia sehingga tidak jarang manusia putus asa dari rahmat Allah SWT. Baik kesusahan dan kesempitan itu disebabkan oleh tidak samanya tujuan dan cita-cita atau tidak ada sebab apa-apa. Tetapi datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Bermaksud, dalam diri manusia ini akan berlaku kesusahan dan kesempitan. Yang mana kesusahan dan kesempitan itu akan mengganggu hati manusia. Yang kedua, kegembiraan dan kesukaan. Adakah ada sebab-sebab seperti sampai maksud dan cita-cita atau tidak ada sebab sama sekali selain hanya merupakan semata-mata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesusahan dan kegembiraan adalah dua hal yang selalu datang atas manusia secara bersilih ganti. Kadang-kadang kita susah dan kadang-kadang kita senang. Sekarang ni tengah susah lah ni. Sebab apa? Susah nak mendengar. Kan? Susah lah. Hujan. Demi kesenangan yang akan datang nanti. Masya Allah. Subhanallah. Kan? Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, susah, senang, bersilih ganti. Kadang-kadang kita susah dan kadang-kadang kita senang. Kadang-kadang kita sempit, kadang-kadang kita lapang. Demikianlah seterusnya kedatangannya, silih berganti antara dua hal yang berlawanan seperti tersebut di atas pada diri manusia. Baik. Pertama, kata Syekh Imam Ibn Athaillah Iskandari Ta'ala, susah, senang, ibarat siang dan malam. Maka kita tidak boleh nak mengelak. Pasti berlaku susah, pasti berlaku senang dalam maksud yang luas. Okay? Perumpamaan kesusahan umpama malam, perumpamaan kesenangan umpama siang. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang saleh, bagi wali-walinya, bagi para nabi dan rasul, semua itu tidak memberikan dia kesan, tidak mendatangkan takut dan curiga. Kerana semua itu selagi mana tidak mengganggu kemantapan batin dan makrifat dan takarrub kepada Allah SWT. Ini dia perbahasan dia. Bagi orang-orang yang Allah pilih, keadaan susah, keadaan senang, itu tidak akan memberikan apa-apa kesan pada dirinya. Susah yang bagi maksud orang soleh itu adalah kesusahan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Kesenangan bagi orang soleh itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi kalaulah perkara ini kita perhalusi,
kita perhalusi dalam perbahasan ini, yang mana-mana yang tak sehaluan dengan kehendak Allah, itu adalah kesusahan bagi dia. Contoh, dalam kehidupan dunia dia, Allah jadikan susah, Allah jadikan senang. Contoh sekarang ini, hujan, bunyi tak dengar. Tetapi asbab hujan, bunyi tak dengar, kita semakin nak dekat dengan Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita berada dalam suasana yang mana mudah-mudahan Allah redha. Ini tidak menjadi kesusahan bagi kita. Sebab itu kalau kita lihat saudara-saudari se-Islam kita berada di Syria, di Palestin, berhadapan dengan tentera-tentera Zionis. Kita tengok kehancuran-kehancuran berlaku. Kita hari ini boleh lagi, Masya Allah, saya boleh lagi ceramah guna mikrofon sedang elok ni. Lepas ceramah mungkin boleh lagi makan, kita boleh balik tengok anak-anak kita semua. Sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kalau ikut perbahasan ini, kemungkinan kita sekarang dalam kesusahan, mereka sekarang dalam kesenangan. Sebab apa? Sebab kesusahan mereka itu mendekatkan diri kepada Allah, maka itu kesenangan bagi mereka. Sebab itu tak ada seorang pun, kalau kita lihat, ni saya terpaksa tinggikan tone sikit. Tak apa, bukan marah. Ustaz ni tengking ni apa? Tak ada. Tinggikan tone sikit. Kemungkinan, kalau kita lihat, mereka menunggu untuk mati. Kalau kita tengok kenapa Allah jadikan mereka di tempat yang berlakunya pertempuran, mati syahid, kita tengok mati itu. Sebenarnya Allah SWT menjadikan jalan mudah untuk ke syurga. Mati syahid. Mati syahid, jalan mudah untuk ke syurga. Bertempur di medan pertempuran. Mempertahankan tanah air mereka. Mempertahankan agama Islam. Terkorban anak, terkorban suami, keluarga, rumah hancur. Kita hancur juga kat dalam ni. Sikit lagi cantik balik. Hancur juga tuan-tuan. Lepas ni Allah nikmat datang. Subhanallah. Ajak mereka datang kini. Marilah datang. Nurul Hidayah kata duduk kat Batu Tiga sini katanya. Mereka tak mau. Tuan-tuan, kita boleh bagi tempat kesenangan. Katalah panggil para syuhada, pejuang-pejuang Islam sana. Marilah duduk sini. Tenang, aman, damai kat sini. Tak ada apa-apa pergaduhan contoh. Tengok. Tapi mereka tak nak datang. Mereka nak mempertahankan tanah air mereka. Mereka nak mati sebagai mati para syahid. Masya Allah. Jadi kita hari ini pula, habis Ustaz, mana kita senang ni kena susah ke macam mana? Maka di saat Allah berikan nikmat senang, macam sekarang ini kita senang, tak ada lagi Allahu Akbar, tak ada lagi Allah bagi kita balak musibat tentang pergolakan, maka kita kena bersusah-susahlah untuk Allah. Arti kata lain, tetap mencari jalan mujahadah dia panggil. Susah-susah datang ke rumah Allah, susah-susah untuk i'tikaf, susah-susahkan diri dengan kuliah. Bukan senang. Berapa ramai orang hari ni nak jalan senang saja. Malah orang muda tuan-tuan minta maaf, sekarang saya tengah kempen. Tadi saya buat meeting dengan satu tim. Saya kata apa? Masanya nak cari orang muda ni. Mana orang muda ni? Missing in action. Tuan-tuan, kita kena bimbang. Di mana orang muda dengan masjid sekarang? Kita mungkin rasa, tak apalah, aku dah tak ada apa datang ni. Kena ingat, peranan orang muda ni di sisi baginda Nabi SAW untuk mengimarkan rumah Allah itu penting. Sangat penting. Tapi mereka lebih suka bersukaria, tuan-tuan. Tadi saya nampak tu keluarga tu, subhanallah, dia, ayah dia,
3 anak jantan dia, anak jantan lah. Memang tengah buat program untuk ke masjid. Saya kata bagus, hidupkan balik kebangkitan. Sebab sini datang ke masjid ini perjuangan nafsu. Tak ada hiburan. Mana ada hiburan? Mana ada duduk keras macam ni? Tuan-tuan keras kat bawah, saya keras kat atas. Tak ada duduk kata seronok, makan-makan. Tak ada duduk macam ni. Yang lebih suka seronok kat luar. Boleh lepak-lepak program semua nak program kat luar tu. Tak nak kat masjid, takut. Sebab apa? Menggodam perasaan ni. Tak boleh. Rasa duduk masjid ni, tak boleh. Ini yang kita nak buat. Zaman kesenangan ni, senang ni tuan-tuan. Ingat, Nabi kata apa? Yang paling banyak kita susah leka itu ada time senang dan lapang, bukan time susah. Kalau kita tengok negeri Sabak, kalau buka rujuk surah Sabak ni, cuba buka ayat 15, 16, selalu saya ulang isu ini. Sabak, selalu saya ulang. Sebab apa? Satu pengajaran yang sangat jelas. Kita nakkan senang, punya senang, sehingga kan Sabak yang berada di Yaman mendapat, sehingga Allah kata dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nakkan tempat kita macam tu. Sekali balak turun tuan-tuan. Balak turun bukan time susah, time senang. Sebab tu hati-hati tengah kesenangan itulah silap hari bulan cantai jatuh tergulik tuan-tuan. Dan kejatuhan bukan di saat kesusahan. Kejatuhan itu di saat kesenangan. Ini yang berlaku. Kalau kita lihat, saya baca sikit 428. Kita ambil iktibar. Memandangkan kita sedang mengupas tentang senang dan susah. Kita ambil bukti yang nyata daripada Al-Quran. Ni dia ayat dia. Allah SWT berfirman dalam surah Sabak ini, bagaimana Allah SWT menjadikan negeri Sabak, itu nama orang, nama keturunan Sabak, orang nama Sabak. Tapi tempat di satu tempat di Yaman. Sekarang dah tak ada dah. Dah tak ada jejak dah. Dan ni zaman pemerintahan, zaman Ratu Balqis. Zaman Nabi Sulaiman AS. So tengok ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, iaitu 2 buah kebun yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu daripada rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah rakamkan Al-Quran, laqad kan li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tengok apa yang berlaku. Ayat 16. Tetapi fa'aradu, mereka berpaling, fa'arsalna alaihim, tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Hati-hati. Banjir ke, suasana akan hal-hal berkenaan dengan orang kata disaster ni, hati-hati. Kemungkinan itu petanda yang besar murka Allah. Sebab tu yang melibatkan banjir besar, ribut taufan, memanglah nama bencana alam. Tapi itu tanda-tanda yang Allah nyatakan ada berlaku dalam surah Sabak ni. Daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tempat kita tak dapat lagi gelaran ni tuan-tuan. Batu Tiga ni tak dapat lagi gelaran baldatun thayyibatun ni. Keluarga rumah kita lagi jauh sekali. Kita Malaysia, Selangor belum lagi dapat gazet. Ini Allah sendiri yang kata dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pun Allah boleh tukar jadi negeri yang mana Allah kata,
Allah gantikan dua kebun tadi menjadi kebun yang tiada buah-buahan. Allah tak bagi dah buah. Allah ganti dengan buah yang pahit, berduri. Allah boleh buat, tuan-tuan. Sebab tu jangan ingat kita senang, senang, senang. Bahasa mudah, jangan nak senang-senang. Biar susah-susah. Maka kesusahan itu kita kaitkan dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Tengok macam senang. Sebab tu kalau perbahasan para ulama, dia cukup takut dengan kesenangan. Apa yang senang? Duduk senang, relax. Dia tak ada apa. Duduk tak fikir apa, tuan-tuan. Allah, jangan. Dia kena susah. Susah-susah berfikir tentang kebesaran Allah. Susah-susah mengajak keluarga kepada Allah. Susah-susah mengajak anak mengingatkan diri kepada Allah. Susah-susah letakkan diri untuk taat kepada Allah. Susah-susahkan diri. Sebab kita bimbang atas kesenangan yang Allah berikan itu, tanpa sedar kita berpaling. Ini bukan kaum Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini menumpang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Saya rasa silap sikit, Allah hantar balak. Nabi doa ke Allah. 3 permintaan Nabi dekat Masjid Al-Ijabah. Nabi minta ke Allah 3 permintaan, antaranya 2, jangan bagi kemarau dekat umat. Jangan bagi banjir besar. Dan jangan pecah belahkan. Yang ketiga ni belum lagi. Sekarang ni nampak firqah-firqah itu. Dia akan bersatu di akhir zaman nanti. Al-Imam Mahdi yang akan menyatukan. Akan datang juga masanya. Tapi 2 Allah kabulkan. Ini yang kita takut. Bila ada perbahasan begini, susah senang, kita kena setting balik ikut perbahasan ulama. Susah sebenar kita ni bila susah nak ingat Allah, itu susah. Senang sebenar kita ni bila senang untuk beribadah kepada Allah, itu senang. Jadi tuan-tuan semua malam ni, termasuk saya sekali, orang senang. Sebab apa? Senang datang rumah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan nanti saya, contoh, bila orang kata uji, senang Ustaz ini lagi, tengok saya nak tengok senang saya kat mana? Senang dengan harta atau senang dengan Allah bagi peluang untuk beramal? Setengah orang Allah bagi peluang senang beramal, dia tak iktiraf pun. Dia anggap apa? Alah biasalah, alah harta masjid, biasalah. Nak buat apa lagi? Allahu Akbar. Janganlah kita pelekeh amalan. Kerana bukan senang nak beramal. Kita kena nampak bahawa ya Allah, senang dah aku ini hari. Apa dia? Allah bagi peluang kita beramal. Inilah tanda-tanda orang senang. Bukan dengan senang dengan apa ada. Kereta berapa, rumah berapa, anak berapa. Itu belum tentu senang. Silat bulan, kena lagi. Kat dunia kenalah, LHDN kena. Cukai. Lepas tu, silat bulan, macam-macam hal lagi, maintenance lagi. Allah tanya, Nabi dah kata kalau buat harta, yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Itu bukan senang. Itu susah. Sebab tu, Khalifah Umar Abdul Aziz ketika mendapat jawatan sebagai Khalifah Ar-Rasyidin menangis. Kerana susah. Dunia ni ada pertanggungjawaban, bukan senang. Kesusahan bagi umat, bagi orang soleh, dia tengok dunia ni, Allah. Dia tidak tengok dunia dengan keseronokan, tuan-tuan. Berbeza dengan kita. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ini lagi orang tengok dunia dengan keseronokan, maka dia lupa ketaatan. Kalau dia tengok dunia dengan kesusahan, maka dia akan ingat ketaatan. Tengok dapat kereta, ya Allah kereta ke mana aku nak bawa ni, berapa mileage ni, ya Allah. Berapa kali pergi masjid, berapa pergi mana. Semua dia tanya. Kita ada GPS yang kita rekod sendiri. Kereta kita tu ada GPS malaikat, tuan-tuan, yang main-main. Malaikat tengok pergi mana, semua tempat. Kaki kita pergi mana, semua. GPS. Mana tempat tak boleh nyorok. Mulut waktu itu terkunci rapat.
Jadi kita hari ini, kita bimbang-bimbang lah, bimbang-bimbang. Kita tertipu dengan kesenangan. Ya, kalau kena dengan negeri Sabak tengok. Lupa sikit saja Allah palingkan. Apa jadi? Hancur negeri mereka. Dan kata Allah ayat 17, demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka kerana kekufuran mereka. Dan kami tidak akan menjatuhkan azab yang demikian, melainkan kerana mereka kufur. Ini clear. Ramai orang menganggap bahawa kesenangan yang dia ada ini dia boleh pertahankan dengan keduniaan. La. Kesenangan yang kita ada sekarang ini, sekiranya kita gagal mempertahankan dengan ketaatan, maka bertukar menjadi sesuatu yang akan mengecewakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, kesimpulan daripada perbahasan kita pada malam ini, mengambil kalam-kalam hikmah dan perbahasan hakikat tauhid dan tasawuf daripada Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari SWT, menyatakan bahawa dalam keadaan susah tadi, kemungkinan, kesimpulan, kemungkinan kesusahan itu berfaedah bagi kita. Dan kemungkinan kesenangan itu kita tidak mampu mendapatkan faedah bagi kita, kemungkinan. Maka langkahnya di sini ditekankan bahawa, yang menyarankan kepada kita bahawa untuk melihat dengan pandangan mata hati. Mata hati. Apa pandangan mata hati tadi kita bincangkan. Kita terus bawakan satu kenyataan di sini. Apa-apa saja perkara, hal perkara dunia ini yang menghalang kita ingat Allah itu susah. Apa maksud ingat Allah? Ingat ini buat. Ada orang tanya, Ustaz, apa maksud ingat, Ustaz? Ingat ni buat. Contoh tak payah jauh. Kalau kita ingat dalam perjalanan kita ada polis. Ingat. Ada polis? Ada. Nampak polis? Belum. Ingat polis? Ingat. Ingat tu nampak ke? Bukan nampak fizikal. Tapi faham akan ada polis. Bila? Tak tahu. Maka apa dia bawa? Lesen ada, protek hidup, semua ada. Dia tak ada kata ingat saja, jumpa polis. Lesen, mana lesen? Saya ingat tuan. Lesen mana? Saya ingat tuan. Aku kan tanya kau ingat tak? Aku tak lesen mana tak? Maka kau tak ingat, walaupun kau sebut kau ingat. Maka apa-apa kesimpulan, apa-apa saja dunia yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah, itu susah. Apa-apa perkara yang sampai kepada Allah, ini maksud kita susah, tak ada duit. Tapi sebab tak ada duit itulah kita boleh sebut nama Allah. Sakit itulah menyebabkan kita lebih dekat untuk munajat kepada Allah. Maka itu sebenarnya senang. Nak tukar ni tergeliat sikit lah. Sebab akal ni, dia yang lagi payah bila nafsu pula suruh tu. Nafsu pula pegang akal tu. Ni tak bagus bagi kamu ni. Not good, not good. Kau kena senang, kau kena ada duit, kau kena ada masa, baru kau boleh ingat Allah. Dia ada duit, ada senang, ada masa, itulah bencana besar bagi dia. Sebab dia tertipu dengan pandangan nafsu. Walhal pandangan iman kata, apa-apa saja yang menyebabkan kita taat kepada Allah, itu senang. Sebab tu orang tanya, Ustaz, sakit Ustaz? Saya cakap, sakit tu sihat. Apa maksud Ustaz? Yelah, sebab sakit tu masih lagi boleh taat, sihat lah tu. Yang sakit tu, yang badan segar buka tak datang masjid, sakit. Oi, sound direct nampak Ustaz? Sound dia lah, bila lagi nak kiamat ni? Bila lagi? Dah masa dah time tuan-tuan. Tuan-tuan nak nampak ke masa dah time sekarang? Tak boleh rasa. Cuba rasa. Minta doa ke Allah. Suruh buka. Ada sahabat saya pergi Mekah. Ustaz, nampak sungguh tanda-tanda kiamat akhir zaman ni Ustaz. Dia cakap apa? Doa lah banyak. Memang dah terbuka dah tuan-tuan. Satu-satu Allah tunjuk. Tinggal nak tunggu tanda besar yang pertama. Kedatangan Al-Imam Mahdi. Barang siapa yang tak persiapkan lagi diri daripada sekarang duk leka lagi tuan. Datang Imam Mahdi, habislah. Waktu tu selai bulan kita jadi pengikut Dajjal. Cakap tu terang lah, tak ada simpan-simpan lah sekarang. Sekarang ni ada dua je parti. Tak kisahlah dalam hakikat, dalam realiti parti melambak tu. Dua je parti. Parti Imam Mahdi atau parti Dajjal. Tu je.
Akhir zaman, dua ni saja akan tertegak. Siapa yang masih lagi duk nampak senang-senang dunia dengan dunia, bimbang-bimbang Dajjal lah pengikut. Dia akan jadi parti Dajjal. Sekarang tengoklah dekat Arab Saudi. Dengar cerita apa Salman Khan turun dah. Yang terbaru ni Salman Khan pula turun kan. Mamet. Salman Khan turun, apa lagi? Justin Bieber turun. Dah penuh dah kat sana turun kan. Kalau dan Arab dah start macam tu, ni petanda besar, bukan petanda kecil. Dan kita dah dilanda dengan Kaabah sebentar sunyi kan. Dan ulama ketika disajikan dengan gambar yang tak ada orang kan. Ini bukan perkara kecil sebenarnya. Walaupunlah isunya COVID, sebenarnya nak kiamat lah. Sebenarnya, tapi Allah bagi preview. Dan selepas ini adalah persiapan untuk kedatangan Al-Imam Mahdi. Dalam keadaan, kalau kita tengok keliru lah. Dengan ni fahaman macam ni fahaman macam ni, seorang macam ni. Di saat ulama keliru. Bukan salah, keliru. Mana sebab nak pegang mana ni? Mana yang anchor sebab ketua tak ada. Jadi ini masanya. Jadi nikmatilah kehidupan ini dengan ketaatan. Ya, kita syukur alhamdulillah kita senang. Lepas ni subhanallah, saya ceramah sini alhamdulillah lama dah. Sampai berubah dah masjid kita ni. Berapa tingkat ni? 2. Ada lift ni? Masya Allah. Juta ni ya Muhammad. Kalau tak penuh juga masjid, siap. Alhamdulillah lah. Kita nikmati. Bukan masa kita nak cari susah dengan kita rubuhkan. Bagi kita, bahagian kita Allah bagi senang. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tapi kita kena tukar pula. Senang kita ni, kita kena susahkan diri untuk mengajak orang kepada Allah. Berdakwah lagi. Ni bukan masa nak rehat lagi. Ni masa untuk kita kerja kuat. Untuk kalau di sini khususan qaryah kita sini. Gembeling tenaga untuk kumpulkan kembali kekuatan-kekuatan untuk kembali menghidupkan rumah Allah. Ni KPI kita ni lah. Dan setiap tempat kena mula hidup balik. Tak usah cerita besar-besar ni, cerita untuk firqah tempat masing-masing, qaryah masing-masing. Kena bina kubu pertahanan masing-masing. Sekarang ni duk lengang lagi ni. Duk galik. Duk hanyut gitu lah. Ni kubu kita ni, alhamdulillah ni nak kubu nak siap. Ni. Kita kena kempen. Ajak, mari kita bertahan. Berkumpul. Kita di rumah Allah Ta'ala. Inilah tempatnya akan menyelamatkan kita daripada segala kesusahan yang mau kita jauh kepada Allah SWT. Baik, saya cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam ni.